Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3, Pengkalan data, entiti dan atribut. Okey, kita masuk. Apakah itu entiti dan atribut? Okey. Pengkalan data boleh wujud dalam pelbagai organisasi, namun begitu reka bentuk pengkalan data mungkin berbeza antara organisasi yang lain. Hal ini disebabkan setiap organisasi mempunyai entiti-entiti dengan atribut-atribut yang berlainan. Okey, Rajah 4.6 menunjukkan komponen dalam pengkalan data. Okey, komponen dalam pengkalan data ada dua. Yang pertama entiti, yang kedua atribut. Okey, entiti. Kita masuk entiti dulu. Entiti satu kumpulan objek yang sama jenis, bersifat unik, wujud dalam persekitaran iaitu tempat di mana pengkalan data berada atau tempat di mana anda hendak membangunkan pengkalan data. Contoh entiti, orang, tempat atau benda. Mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip dan disimpan. Diwakili oleh simbol segi empat dalam gambar rajah hubungan entiti. Okey. Kita tengok contoh antara data organisasi sekolah dan data kedai runcit. Reka bentuk pengkalan data akan berbeza antara keduanya. Contoh. Okey, contoh entiti sekolah. Okey, contoh entiti yang kedua adalah kedai runcit. Komponen pengkalan data yang kedua adalah atribut. Menerangkan ciri-ciri entiti. Okey, menerangkan ciri-ciri entiti. Mempunyai satu atau lebih ciri. Merupakan lajur dalam jadual pengkalan data. Diwakili oleh bentuk bulatan bujur dalam gambar rajah perhubungan entiti. Okey, ERD. Rajah perhubungan entiti adalah ERD. Okey, contoh kita tengok sini, contoh atribut sekolah. Okey, ID guru, umur, kelas, mata pelajaran. Okey, kita tengok pula contoh atribut bagi kedai runcit. ID barang, harga dan jenis. Contoh lain bagi entiti ialah pekerja, komputer, makanan, sekolah, taman bertahan perdana, plaza tol dan lain-lain. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah entiti sekolah. Okey, dia ada atribut kod sekolah. Kemudian alamat sekolah. Kemudian jenis sekolah, jenis kebangsaan atau sekolah menengah biasa atau sekolah menengah agama. Ini contoh. Okey, kita tengok pula lakaran entiti-entiti bagi persekitaran bilik darjah. Okey, kita ada murid, guru dan peralatan. Okey, kita tengok contoh yang diberi. Komputer. Okey, komputer, atribut dia, entiti adalah komputer, atribut dia adalah model, nombor siri, buatan dan jenama. Okey. Kita masuk lakaran entiti dan atribut bagi persekitaran makmal komputer. Okey. Okey, komputer adalah entiti. Jelas. Buatan, nombor siri, jenama dan model adalah atribut. Okey, jelas di sini. Ada soalan? Okey, kalau ada soalan, komen di ruangan komen. Okey. Kita sambung. Perwakilan entiti dan atribut dalam pengkalan data hubungan. Okey, kita tengok pengkalan data hubungan. Ini atribut. Di sini kita akan masukkan atribut dalam lajur atau medan. Okey, di sini pula adalah rekod yang pertama, rekod yang kedua, rekod yang ketiga dan rekod yang keempat. Okey. Ini adalah untuk entiti pelajar. Entiti pelajar. Okey, ini semua. Okey. Bawah ini adalah rekod bagi entiti pelajar. Kesemua ini adalah rekod bagi entiti pelajar. Okey, kita kaji jadual di bawah. Kena pasti dan lakarkan entiti dan atribut berdasarkan data dalam jadual. Ini contoh.
Okey, kita cuba lihat yang pertama. Entiti ialah murid. Okey, nampak? Entiti dia adalah murid. Okey. Ini cara melukis segi 4 tepat dan murid di dalam. Okey, seterusnya kita masuk attribute. Apakah attribute yang terlibat? Okey, nombor daftar. Okey, yang kedua adalah nama murid. Okey, yang ketiga kategori dan yang keempat rumah sukan. Okey, nombor daftar, kategori, rumah sukan dan nama. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kunci primer dan kunci asing. Okey. Kunci ada dua jenis, satu primer dan yang kedua asing. Okey, kita lihat yang pertama, kunci primer, attribute dengan nilai yang unik. Okey, attribute nilai yang unik maksudnya mempunyai nilai yang khas untuk dia sahaja. Okey, untuk kunci itu sahaja. Okey, tidak boleh mengandungi data yang berulang sama ditinggalkan kosong seperti IC kamu. Okey, IC kamu tidak mempunyai data yang berulang kalau IC hanya untuk kita seorang sahaja. Okey, digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Dengan IC kita boleh mendapatkan maklumat yang lain. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci primer. Okey, maksimum satu kunci primer. Dalam satu jadual tidak boleh ada lebih daripada satu kunci primer. Okey, kita tengok kunci asing. Atribut dalam satu jadual hubungan. Okey, atribut merupakan kunci primer. Okey, kunci asing atribut dia boleh juga merupakan kunci primer kepada jadual yang lain. Okey, atribut merupakan kunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Okey, dapat mengaitkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Okey, dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. Contoh, dalam satu jadual boleh ada dua atau lebih kunci primer bagi jadual hubungan yang lain. Jadi mereka mempunyai hubungan dan boleh mengaitkan antara dua atau lebih jadual yang mempunyai hubungan. Okey, yang seterusnya mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Okey, kita masuk kepada kepentingan kunci primer. Yang pertama, memelihara integriti data. Okey, maksudnya data itu unik, tidak boleh dimanipulasi dengan sewenang-wenangnya. Jadi keadaan data itu lebih selamat. Okey, yang kedua, mengelakkan pertindihan rekod lama dan rekod baru. Okey, tiada duplikasi rekod. Okey. Menyimatkan ruang storan komputer. Satu kunci pegang satu rekod sahaja. Terusnya, memberi nilai yang unik untuk simpanan data. Nilai unik untuk capaian satu rekod. Okey, ini adalah contoh penggunaan dan pengenalpastian kunci primer dan kunci asing bagi entiti butir murid dan butir penjaga. Okey, ini adalah rajah jadual yang pertama untuk entiti butir murid. Okey, kita lihat di sini ID murid adalah kunci primer bagi butir murid. Okey, kita tengok jadual yang kedua. Nombor daftar ialah kunci primer bagi butir penjaga. Manakala ID murid merupakan kunci asing bagi butir penjaga. Okey, di sini tiada hubungan dengan jadual yang di atas. Okey, jelas? Okey, terima kasih. Kita akan sambung dalam bahagian yang ketiga. Sila like, share dan subscribe untuk video-video e-pembelajaran yang seterusnya.